Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas cikgu. So, hari ini kita akan masuk topik seterusnya untuk tahun 5 iaitu pengaratan. Okey, untuk topik ini anda akan memerlukan buku teks. Dah sedia? Jom kita mulakan. Okey, untuk objektif pembelajaran pada hari ini, apa yang kita nak belajar hari ini? Banyak kita nak belajar. Yang pertama, kita akan mengetahui dan mempelajari 3 ciri objek yang berkarat. Seterusnya, contoh objek berkarat apa dia? Kan? Kena tahu. Seterusnya, kita akan tengok 2 faktor pengaratan yang ni kena ingat. Okey? Seterusnya, 4 cara untuk mencegah pengaratan dan apakah kepentingan pencegahan pengaratan ini. Jom kita belajar sama-sama. Okey, apakah gambar-gambar banyak-banyak ni? Okey, apakah itu pengaratan? Okey, anda boleh perhatikan, objek-objek ini banyak berada di sekitar anda. Okey, tolong ingat gambarnya betul-betul sebab kita akan tengok apakah ciri-ciri objek yang berkarat selepas ini. Jom. Okey, yang pertama, apakah dia? Okey, ciri-ciri objek yang berkarat. Anda boleh perhatikan gambar kereta, gambar rantai besi ni. Tengok, beza warna kereta ni dengan warna apa ni? So ciri yang pertama ialah berwarna perang kemerahan. Okey, so ciri pertama kena ingat iaitu berwarna perang kemerahan. Jom kita tengok ciri yang kedua. Ciri yang kedua pula. Okey, ciri yang kedua anda boleh lihat. Okey, cikgu fokus ni ke objek ni. Okey, ni mungkin objek apa tak tahu. Ini pula pagar kan. Okey, so apa bila anda pegang, apa yang anda rasa kalau objek yang berkarat tu? Okey, so ciri seterusnya mempunyai permukaan yang kasar. So bila rasa kasar tu okey, dah warna perang kemerahan, kasar. So itu ciri yang kedua. Jom kita tengok ciri yang seterusnya. Okey, ciri yang seterusnya ialah kita boleh lihat ada gambar tangga, gambar ensel pintu. Okey, ini gambar ensel pintu Ensel pintu yang menyambungkan antara pintu dengan dinding rumah tu. Okey, bayangkan dah lah berkarat-karat kan. Apakah kesannya? Okey, rapuh. Rapuh tu maksudnya cepatlah tercabut. Mungkin tercabut pintu tu daripada dinding yang menyambungkannya. Okey, ni ensel pintu ni dah berkarat. Kalau kat bangunan-bangunan lama anda boleh perhatikan. Okey, bila ensel dah berkarat, mungkin objek tersebut akan mudah rapuh. So tangga ni, mungkin akan cepat roboh. Okey, so hati-hati. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah objek yang boleh berkarat. Okey, boleh nampak ada 2 kerusi kat sini kan. Okey, so antara kerusi 2 ni, objek yang mana yang dibuat dari bahan apakah yang akan berkarat? So kita boleh lihat ada kerusi kayu dan juga kerusi besi. Okey, so yang mana yang berkarat? Anda rasa cikgu bagi masa 2 saat sahaja. 1, 2. Dah habis masa jawapannya. Anda boleh lihat gambar-gambar yang sebelum cikgu tunjuk. Ingat, semuanya dibuat daripada besi. So hari ini anda tahu objek yang mudah berkarat, yang boleh berkarat adalah dibuat daripada besi. Ingat tahu? Okey, so apakah faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan? Anda dah tengok tadi, objek-objek yang dibuat daripada besi. Okey, berkarat-karat, berwarna perang kemerahan. So apa faktornya? Okey, jika anda lihat gambar dua-dua ni boleh teka. Okey, ini adalah air dan juga ini adalah kehadiran air dan juga kehadiran udara. Kedua-dua faktor ni kena ada. Kalau salah satu tak ada, tak akan berlaku pengaratan. So pasti kita tengok adakah anda ingat apakah faktor-faktornya? Jom kita uji minda anda. Okey, ada 4 tabung uji cikgu bagi ni. Okey, so kita nak perhatikan. Okey, bulu besi pada tabung uji manakah yang akan berkarat? Okey, so mula-mula kita tengok dulu. Okey, tabung uji ada 4. Okey, tapi keempat-empat ni berbeza. Tabung uji A ada bulu besi sahaja. Tabung uji B ada kalsium, korda kontang dan juga bulu besi. Okey, seterusnya, tabung uji C ada minyak, ada air paip yang dididihkan dan juga bulu besi.
Okey, seterusnya tabung uji D ada air paip dan juga bulu besi. Ingat lagi dua faktor pengaratan iaitu kehadiran air dan juga kehadiran udara. Antara keempat-empat ni, yang manakah anda rasa bulu besinya akan berkarat? Okey, kita fikir-fikir 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so jom kita cari jawapannya bersama-sama. Okey, so apakah jawapannya untuk pemerhatian kita? Okey, iaitu kita tengok. Okay, kalsium klorida kontang. Yang mana yang ada kalsium klorida kontang? Okey, tabung uji B. So, kita bulatkan tabung uji B. Okey, so kalsium klorida kontang akan menyerap kelembapan. So, apa masuk kelembapan? Air lah kan? So, akan menyebabkan keadaan dalam tabung uji ini kekal kering. Seterusnya, air yang telah dididihkan. Tabung uji mana ada air didih? Okey, tabung uji C. Okey, so bila air telah dididihkan, tidak mengandungi udara. So, hari ini anda tahu, air yang telah dididihkan tu tak ada udara. So, tadi faktor pengaratan, kena ada kehadiran air dan juga udara. Bila salah satu tak ada, takkan berlaku pengaratan. So, sekarang ni kita boleh buang. Okey, jawapan yang pertama tadi, kalsium klorida kontang, dah salah. So, kita pangkah. So, siapa yang jawab B dah salah. Okey, seterusnya air telah dididihkan, tidak mengandungi udara. Lepas tu ada pula lah lapisan minyak ni akan menghalang udara daripada masuk ke dalam air. So, tidak akan berlaku pengaratan kerana tiada udara. So, kita pangkahlah C dah salah. Okey, A, kita tengok tabung uji A ada udara sahaja tapi tak ada air. So, pangkahlah juga. Okey, so jawapannya apa? Jeng, jeng, jeng. Jawapannya ialah D. Okey, kerana air paip ada udara dan air paip juga air ada kelembapan di situ. So, akan berlaku pengaratan pada bulu besi ni. Okey, jika anda buat eksperimen, jawapannya ataupun hasil pemerhatiannya bukannya serta-merta, dia kena tunggu 5 hari, seminggu mungkin, baru anda boleh nampak okey, berlakunya pengaratan pada objek besi. Okey, jom kita tengok slide seterusnya. Okey, so sekarang kita nak tahu cara nak mencegah pengaratan, kan? Asid berkarat, kan? Bila berkarat nanti mudah rapuh. Bila rapuh, permukaannya kasar. Bila kasar, dah warna perang kemerahan. So, macam mana kita nak elakkan pengaratan? Kerana objek yang dibuat daripada besi kita gunakan secara meluas. Okey, jika kita tengok gambar yang pertama, kita ada tin makanan dan juga kunci. So, kita akan membuat apa? Kita akan menyadu objek dengan lapisan logam tahan karat. Contoh seperti timah. Okey, tu yang makanan dalam tin tu, okey, dia ada lapisan luar yang putih dengan timah. Okey, dan contoh seterusnya emas. Okey, tak adalah emas kunci tu kan. Tu contoh. Okey, aluminium pun logam tahan karat dan banyak lagi. Okey, seterusnya cuba tengok gambar pintu ni, cantiknya, warna kuning, warna biru kan. Okey, so kita boleh mengecat objek yang dibuat daripada besi untuk mencegahnya daripada berlaku pengaratan. Okey, jom kita tengok cara mencegah seterusnya. Okey, cara mencegah seterusnya. Anda boleh nampak. Okey, gambar apa ni? Dekat rumah awak pun ada ni. Basikal ada kat rumah. Okey, so bila basikal anda jarang gunakan, terdedah pula kepada hujan. Okey, so bila ada air dan juga udara akan berlaku pengaratan. So, bagaimana nak elakkan? Kita akan meletakkan minyak pada rantai besi tersebut ataupun grease. Okey, kita akan menyapulah, kita letak minyak ke, kita nak sapukan dengan minyak ke, boleh. Okey, dapat mencegah pengaratan. Seterusnya, kita dapat hanger banyak-banyak ni. Okey, kita boleh menyalut objek dengan lapisan bahan tahan karat seperti plastik. Okey, contoh macam kat rumah awak mesti ada hanger besi tapi disalut dengan objek yang tahan karat seperti plastik kan, memang tak berkarat kan. Okey, ataupun klip kertas yang warna-warni tu kan, diseliputi dengan plastik supaya tidak mudah berkarat besi dalam tu. Okey. Okey, seterusnya kita nak tahu cara nak mencegah pengaratan. Tadi kita dah tengok tadi kan. Okey, kita dah tengok keempat-empat cara. Okey, seterusnya kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita. Okay, anda boleh nampak motosikal ni. Dekat rumah ada kereta, boleh tengok kereta juga. Sama aja konsep dia.
So, yang pertama tadi mengecat, kita boleh tengok panggil body lah, body pada motosikal ni kita cat. Okey, kereta pun sama, kita cat kan. Seterusnya kita boleh lihat nombor 2 ni menyapu minyak pada rantai motosikal ni. Seterusnya nombor 3 menyadu. Okey, rim tayar motosikal ni kita sadu dengan objek ataupun logam yang tahan karat. Dan akhir sekali kita salutkan dengan plastik pada wayar ni supaya tidak mudah berkarat. Nampak tak bila kita belajar tentang sesuatu dalam sains ni boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita. So pentingnya kita belajar sains dan faham. Bukannya belajar saja kena faham dan kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita. Okey, dah belajar tadi faktor pengaratan. Okey, cara nak mencegah. Kepentingan yang pertama anda boleh lihat pada tin makanan ni. Contoh macam tin susu. Okey, bila dah kemik, dah tak selamat untuk kita gunakan. Tak selamat untuk kita makan. Sebab bila dah kemik, mungkin tadi logam yang telah menyadu pada besi tersebut mungkin dah terdedah kepada udara dan juga air. So, dah tak selamat untuk kita makan. So, hati-hati kalau pergi ke kedai, tolong cek dulu makanan dalam tin yang anda nak beli tu adakah kemik atau tidak supaya selamat untuk digunakan. Okey, seterusnya jom kita tengok. Okey, gambar apa ni? Gambar tangga kan? Gambar tangga ni kalau dah berkarat akan menjadi mudah rosak. So, kita nak cegahnya daripada mudah rosak, mudah runtuh dan sebagainya. Kita akan membuat langkah pencegahan tadi lah macam mengecat, okey, supaya tahan lama dan tidak mudah rosak. Okey, jom next. Okey, ni gambar apa? Gambar tayar basikal tadi itulah. Okey, rantai basikal ni dah berkarat-karat kan? Dah terdedah kepada hujan, awak pun tak bawa sepanjang PKP ni. Okey, so jangan lupa letak minyak pada, minyak atau grease lah pada rantai basikal ni. Okey, sebab dapat menjimatkan kos penyelenggaraan daripada anda hantar kedai kan? Ataupun kena beli baru pula. Basikal sudah berkarat-karat ni. Baik kita mencegah daripada kita membazir duit kita kan. Dan akhir sekali kepentingan kita nak nampak. Okay, nampak pagar ni kan. Pagar ni cantik tapi berkarat-karat. So kita catlah dia supaya kelihatan cantik kan. Kita tengok pun seronok. Lepas tu kita pegang pun selesa kan. Tak adalah permukaannya kasar kan. So pentingnya untuk kita cegah pengaratan banyak sangat. Okey, jom kita uji minda yang kedua. Okey, ni latihan dalam buku teks anda. Okey, so kita perhatikan apakah objek ini. Okey, objek ini kenapa? Apa yang berlaku pada dia? Berlaku pengaratan. So, apakah ciri objek pengaratan tadi? Kita dah belajar 3. Okey, yang pertama tadi rapuh. Okey, berwarna perang kemerahan. Okey, dan juga permukaannya kasar. Okey, ingat Seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan keadaan itu berlaku? Pengaratan. Apakah faktornya? Ada 2, iaitu kehadiran air dan juga udara. Ingat? Okey, jom kita ulang kaji dulu sebelum kita buat tugasan. Okey, yang pertama, ciri-ciri objek yang berkarat ada 3 tadi, iaitu rapuh. Okey, seterusnya berwarna perang kemerahan dan permukaannya kasar. Okey, faktor pengaratan ada 2, iaitu kehadiran air dan juga udara. Dua-dua kena ada, baru berlaku pengaratan. Okey, seterusnya cara nak mencegah pengaratan ada 4. Okey, mengecat. Okey, menyapu minyak. Okey, seterusnya menyadu dengan logam anti karat. Seterusnya menyalut dengan objek yang tidak mudah berkarat. Contoh macam plastik pada hanger tadi. Okey, kepentingan mencegah pengaratan tadi pun kita dah belajar. Okey, kelihatan cantik. Okey, menjimatkan kos penyelenggaraan. Okey, seterusnya dapat mengelakkan daripada kita makan makanan yang tidak selamat. Okey, dan juga tahan lama dan tidak mudah rosak. Okey, ingat tau, banyak ni. Okey, dah sampai ke tugasan. Okey, tugasan tak susah pun. Macam biasa, cikgu akan gunakan buku mesra digital kita. So, sila buat muka surat 54 dan 55. Dan jika tiada, jangan risau, anda boleh salin latihan dalam buku teks anda tu di buku latihan sains anda.
muka surat 176 nombor 2. Yang mana yang tadi kita dah bincang tadi tu. Tak ingat jawapan, boleh rewind balik video cikgu dan tengok nanti, okey? Okey, dah sampai ke akhir kelas kita. Terima kasih kerana sudi mendengar pengajaran cikgu. Cikgu harap sangat anda faham, okey? Kerana pengaratan ni dia banyak fakta. Dan bila banyak fakta, sebenarnya benda tu berlaku di sekeliling kita. Okey, so anda jangan lupa pula apakah faktor pengaratan, ciri pengaratan, kerana semuanya berlaku dalam kehidupan anda. So jangan lupa tekan subscribe kat bawah. Jika masih warna merah, tolong kelabukan dia kerana anda akan jadi orang yang pertama untuk mengetahui video daripada cikgu. Okey, sampai di sini sahaja kelas kita. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum